Majlis yang dipertua, saya ucapkan terima kasih kerana dipeluang untuk menyertai perbahasan Titah Diraja. Duli Yang Maha Mulia telah menasihatkan kita semua bersedia dengan pelbagai cabaran yang kita bakal hadapi dalam dunia yang penuh dengan ketidaktentuan. Dan dengan jelasnya baginda juga menasihatkan kita supaya kita terjaga-jaga dengan gejala rasuah dan penyelewengan yang berlaku. Baginda melafazkan kekesalan bahawa masih terdapat insiden di sekelintir kecil pegawai dan pejabat tinggi dan ahli-ahli politik yang masih terlibat dalam ini. Saya harap kita dalam Dewan ini, dan baik pun dari sebelah sini atau kerajaan, mengambil berat tentang perkara ini. Ini berkaitan dengan kita tidak memang kita memuji tindakan terakhirnya oleh SPRM yang menunjukkan ketegasan untuk menangkap dan menyiasat kes-kes yang agak serius. Dan kita semasa kita meluluskan undang-undang SPRM ini, telah dikatakan kita telah mengikut model Hong Kong dan merupakan satu undang-undang yang lebih baik daripada Singapura. Dan tetapi dalam maksudnya kita ada peralatan atau kita ada mekanisme yang cukup baik dengan undang-undang yang ada. Tapi CPI, Corruption Perspective Index ini telah menunjukkan keturunan. Kita jatuh daripada satu tempat ke tempat ke-55, di mana negara-negara lain nampak ada kemajuan. Saya yakin ramai dan kebanyakan daripada di kalangan pegawai kita dalam SPRM ini, mereka tekun, mereka berintegrasi dan mereka setia kepada tugasan mereka. Tapi akhirnya apa terjadi? Adakah ini kerana undang-undang ini belum cukup lengkap? Dan saya juga ambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah kepada Datuk Zulkifli Ahmad yang baru dilantik sebagai ketua SPRM. Saya juga ingin dapat penjelasan sebelum ketua SPRM dilantik, pernah SPRM telah meminta supaya peningkatan kuasa diberi kepada agensi SPRM supaya kerja mereka boleh efisiensi kerja mereka dapat dipertingkatkan. Antara perkara yang telah diminta adalah kuasa untuk prosecute dan juga amendment atau pindaan kepada Seksyen 36 di mana SPRM berhak untuk menyiasat dan menuntut supaya harta harus diisytiharkan. Dan saya ingin tahu sama ada ketua SPRM baru akan tetap untuk meminta supaya pindaan dan peningkatan kuasa ini dapat dibaiki. Dan ini saya juga ingin bandingkan. Sungguh pun kita ada mekanisme dan kaki tangan dan juga pegawai yang committed, dan kita mempunyai undang-undang yang baik. Tapi akhirnya saya nak ambil contoh isu yang banyak dihebohkan dalam isu 1MDB. Kita jelas lihat Singapura dengan konon dia undang-undangnya tidak selengkap kita, telah mendakwa 5 orang, termasuk seorang Swiss yang bekas pegawai bank cawangan di Singapura dari bank Falcon. Saya bukan ingin nak ungkitkan isu untuk mendapatkan penjelasan tentang 1MDB, tapi saya ingin tahu apa pendirian kita bila kes ini semasa perbicaraan akan mendedahkan banyak maklumat, termasuk hubungan dengan Tycoon Joe Tech Low dan peranannya dalam money laundering.
Itulah sebab saya ingin tahu langkah yang akan diambil oleh SPRM. Sekiranya saya maklum yang Muhammad tahu atas saya bukan bawanya. So saya nak alih kepada perkara lain. So cuma saya nak tahu sama ada kerajaan meneliti kes-kes antarabangsa. Ini satu contoh yang berkaitan dengan negara kita. Ini ada kerana kes rasuah sekarang seperti yang telah diingati oleh baginda yang di-Pertuan Agong, bahawa kes rasuah ini sekarang ni bukan saja isu etika, tapi dia ada hubungan dengan keselamatan negara. Hubungan keselamatan negara ini, saya juga yakin kebanyakan penguatkuasa pegawai kita, mereka adalah committed, bersih dan berintegrasi. Tetapi integriti. Tetapi ada laporan, terutamanya dari segi pengawaran sempadan, bahawa pegawai kita setengah-setengah mereka telah didakwa terlibat dalam gejala rasuah yang menyebabkan kawaran kita cuai. Dan ini satu perkara yang saya juga agak keliru dan ingin dapat penjelasan dengan insiden yang sangat hangat dibahaskan sekarang, hubungan kita dengan Korea Utara dengan kemasukan Encik Kim Jong Nam dengan nama yang palsu ke Malaysia ini. Sama ada Malaysia kesan atau tidak ada seseorang VVIP yang masuk ke negara kita, dan sama ada orang ini membawa ancaman kepada keselamatan negara. Ini hanya satu contoh yang dia tercetus menjadi satu krisis diplomatik di antarabangsa. Tapi nampaknya kalau kita tidak mengetatkan lagi kawalan kita terhadap sempadan ini, bukan saja kita telah menyaksikan dan mengalami satu keadaan kebanjiran pendatang-pendatang asing yang tidak ada dokumen dan juga mengambil tempat yang penting, pekerja-pekerjaan yang penting di negara kita. Ia juga merupakan satu perkara yang akan menggugat keselamatan negara. Dan ini saya ingin tahu, dengan dunia sekarang, keadaan keselamatan dalam negeri dan keselamatan kawalan dari luar pertahanan ini agak kabur. The borderline ini agak blur sekarang. Dan apa mekanisme kerjasama di antara kedua-dua kementerian, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri? Dan nampaknya sekarang ada kala perkara-perkara ini kita tidak nampak menteri-menteri yang terlibat itu berhujah secara senada. Terutamanya saya ingin tahu bagaimana kerjasama di antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Dalam Negeri dalam segi menangani ancaman daripada Anasir ini. Saya ingin bawa isu kedatangan ramai pendatang-pendatang asing ini. Nampaknya kita dalam keadaan yang lost control. Ya, Suka Siput boleh? Ya. Speaker, saya mau tanya Yang Berhormat Batu, balik pada isu rasuah, adakah Batu setuju keperluan dana untuk politik telah menjadi satu penjana yang utama dalam amalan rasuah di negara kita? Soalan satu. Dan kedua, adakah perlunya kita ada satu sistem di mana tiap parti politik diberikan dana oleh kerajaan, public financing of politics? Terima kasih. Saya boleh setuju dengan pelbagai cara untuk salurkan dana kepada parti-parti politik dan ahli-ahli politik supaya rasuah ini boleh dikurangkan. Tetapi itu juga tidak boleh jadi alasan atau menjadikan punca sebab rasuah ini berkeluasan. Bagi saya isu dia ialah mekanisme yang lebih ketat harus kita perkenalkan supaya kita mengelakkan
politik ini terlibat dalam rasuah. Sudah tentu kita lihat dalam keadaan sekarang diakui oleh pihak kerajaan dana politik itu diperlukan. Kita secara terus terang kata kita ambil dana dari Saudi, kita untuk membantu aktiviti-aktiviti politik negara. Bagi saya itu sebenarnya satu trend yang agak membahaya, kerana kalau kita membenarkan parti-parti politik ini dibelanja atau disponsor oleh negara-negara asing atau kuasa-kuasa asing, terancamlah keharmonian negara. So jadi saya agak kalau kita ada perbezaan politik tu juga jangan menuduh benda-benda yang tidak berasas. Dulu pernah sekali kawan kita dari DAP dituduh bagi jalan dituduh menerima wang dari Yahudi, tetapi ada pula menerima wang dari Saudi lebih mulia daripada yang Yahudi. Saya rangka kita harus ambil satu pendirian yang lebih konsisten bahawa kita tolak seberang campur tangan daripada luar negeri. Terima kasih, betul. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Batu. Saya cuma nak tanya pandangan ataupun pendirian Batu apabila NGO tertentu yang mendapat sumbangan daripada pihak-pihak luar juga, yang mana NGO ini juga mempunyai latar belakang politik sebenarnya, tapi mereka juga dibantu oleh pihak-pihak lain. Jadi apakah ini serupa dengan apa yang dimasukkan oleh Batu? Saya jawab sedikit saja sebab ia adalah terlari daripada poin yang saya nak bawa. Dari segi kita sebagai legislator, bagi saya fair. Kalau kerajaan rasa kita boleh terima wang daripada luar, kita fair untuk semua orang. Saya tidak mau debate sama ada merit atau tidak. Tetapi saya hanya kata kalau kita terbuka untuk negara-negara lain sponsor aktiviti politik, akan terjadi huru-hara. Tapi ada negara yang terbuka, Haiti atau Papua New Guinea, mereka rela membenarkan politik negara dia dicampuri tangan oleh kuasa-kuasa asing. Tapi kalau kita mencintai negara kita nak mempertahankan kedaulatan, kita harus tolak. Dari segi NGO juga sama. NGO kita sama rata. Kalau kerajaan rasa kita mencukupi dana untuk membiayai semua aktiviti NGO yang kerajaan, polis ke atau aktiviti yang lain, kita tak perlu minta daripada negara lain. Tapi jelas dalam dunia ini banyak kerjasama, termasuk pasukan polis kita, tentera kita terima dana. Tapi syarat bagi saya ialah selain daripada parti-parti politik yang mempengaruhi pembuatan undang-undang dan dasar kerajaan, pihak mana pun nak terima dana ke, nak untung, nak buat syarikat untuk mendapatkan hasil daripada luar negeri, itu bukan perkara yang kita harus khawatir sangat. Saya nak alih sebenarnya kepada isu keselamatan negara. Saya tidak mahu membahas dalam isu dana asing ini. Itu harus dijelaskan oleh orang yang pihak-pihak yang terima 2.6 bilion daripada negara lain. Saya nak sebut sekarang isu yang kita, kalau kawalan kita tidak teliti dengan pembanjiran anasir-anasir asing, kita tidak tolak kalau pekerja-pekerja asing yang datang dengan niat untuk bekerja, dengan niat untuk bersama-sama membangunkan negara kita, okey. Tapi sekarang ini kalau kita sendiri tidak kawal dengan baik, kalau kita sendiri tidak dapat menjaga isu rasuah, ia akan menyebabkan satu masalah sosial yang bakal menggugat keselamatan negara. Saya ambil contoh kawasan saya, Selayang Pasar Borong. Sesiapa yang pernah pergi sana tahu tak, it's out of control. Kita lihat secara terus terang kontainer datang dengan pendatang asing boleh meniaga. Kita lihat banyak pasar malam sekarang diurus oleh
warga asing. Kalau kita kata itu dibenarkan, biarlah kita buat sesuatu secara transparent. Warga asing boleh mohon melalui tender ke atau tidak, atau kita memutihkan identiti mereka supaya mereka dapat IC, mereka dapat identiti yang betul, kita boleh kawal. Tapi kita lihat keadaan pasar burung Selayang ini jelas sesuatu yang tidak terkawal berlaku. Dan ini saya nak bawa sedikit juga, saya dengar rancangan untuk membuat satu pusat sembelih ayam di pasar. Dia menambahkan bukan saja kesesatkan di kawasan itu, tetapi dia akan juga, kalau kita tidak selesai isu yang fundamental dari segi penawaran kedatangan pekerja asing ini, kita nak tambah infra, tambah fasiliti ini hanya akan mengecohkan keadaan. Keadaan ini juga membawa kita satu fenomena. Ramai di kalangan anak-anak kecil yang tidak ada IC, yang tidak ada negara, stateless kids, stateless children, bukan saja di Sabah tetapi di Malaysia. Dan kita menayai, kita telah tanda tangani satu convention. Bukan di Sabah tapi di Malaysia. Bukan, di semenanjung Malaysia, maksud saya. Di semenanjung Malaysia dan juga terutamanya di Kuala Lumpur. Dan kita telah menangani satu convention untuk memeliharakan hak kanak-kanak. Tapi jelas dengan kanak-kanak yang stateless ini, kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Ini yang menjadi mangsa ialah anak-anak Malaysia sendiri. Oleh kerana kita nak kawal stateless children ini, kita juga menolak banyak permohonan ibu bapa yang sebenarnya rakyat Malaysia yang bertahun-tahun menanti dapat IC tapi tidak ada prosedur. Kita telah banyak kali bahas, kalau dalam zaman ini DNA digunakan pakai, kita tuntut supaya banyak Kim Jong Nam itu diuji dengan DNA. Kalau tidak, kita buat satu standard prosedur. Ibu bapa yang ada kecurigaan anak-anak mereka, kita pakai tes DNA untuk menjelaskan perkara ini tidak menjadikan beban kepada negara, oleh kerana anak-anak ini bila mereka besar nanti akan mungkin di kecenderungan di dalam jenayah. Saya dalam perkara ini, saya juga ingin bangkitkan bahawa satu lagi perkara yang ada kemungkinan untuk menjejas keselamatan ialah peningkatan kemiskinan ini. Dalam angka BRIM yang telah menyatakan hampir 1/4 daripada populasi Malaysia ini menerima BRIM. Itu juga kalau kita adjust balik, katalah sudah tentu kerajaan bagi BRIM kepada keluarga yang isi pendapatannya kurang daripada 4,000, ada yang kurang daripada 3,000, dan secara individu kurang daripada 2,000. Maksudnya kita sudah ada satu kriteria baru untuk mendefinisikan kemiskinan. Saya setuju kalau itu, kita setuju dengan Jabatan Hasil Dalam Negeri bahawa sebenarnya kemiskinannya bukan lagi beberapa ratus 800 atau 700 yang telah ditafsirkan sebelum ini. Maksudnya kemiskinan kita ialah keluarga yang kurang daripada 4,000 atau 3,000. Dan kita harus lihat secara serius kenapa ini makin meningkat, orang yang menerima BRIM ini makin meningkat, dan juga adakah pembayaran BRIM ini berkesan untuk mengatasi kemiskinan. Kita tidak tolak BRIM sebagai bantuan untuk relief kesulitan hidup. Dan juga sedikit komplain saja, ramai yang miskin ini mereka pernah mendaftar dalam SSM. Bukan bermaksudnya ada dengan SSM ini bermaksud mereka orang kaya, tapi sekarang mengikut kriteria yang ada, kalau ada rekod dalam SSM, secara automatically
mereka secara automatik tolak. Saya harap kerajaan menyemak semula pembahagian ini dengan BRIM, dan ada kemungkinan kita harus memperkenalkan employment benefits atau retrenchment fund yang membantu pekerja-pekerja yang telah hilang pekerjaan. Saya ingin alih kepada satu perkara yang berkaitan dengan pembangunan bandaraya dari yang berkaitan dengan draft KL Plan 2020. Kita terkejut dengan pengumuman Menteri Wilayah Persekutuan mengumumkan bahawa akan batalkan draft plan ini, KL City Structural Plan ini. Ini adalah satu pengumuman yang agak mengejutkan kerana kita telah menggunakan lebih daripada 1 dekad untuk menyediakan draft ini. Banyak input dan banyak pembahasan, bantahan dari pelbagai pihak, dan tujuan untuk meluluskan draft plan ini ialah untuk membawa Kuala Lumpur sebagai satu world class city. Adakah dengan pembatalan ini kita secara automatik kita tidak lagi anggap Kuala Lumpur ini akan menjadi world class city? Dan perkara yang perancangan bandar merupakan satu perkara yang sangat penting diingati oleh dalam titah diraja, bahawa kita harus jaga alam sekitar, perancangan yang lebih baik mengatasi banjir dan lain-lain lagi. Kalau kita membangunkan bandaraya tanpa dengan guideline, kata garis panduan yang teliti, ada kemungkinan Kuala Lumpur akan terus menjadi kucing-kacir, pembangunannya akan menjadi kucing-kacir. Dan salah satu perkara. Okay. Ya, terima kasih Patu. Sekarang yang Kuala Lumpur ni sudah pun jadi satu bandar yang most unplanned. Saya tak tahu macam mana Kuala Lumpur boleh jadi world class city. Sekarang Menteri ikut suka hati dia luluskan semua bangunan yang dengan density yang amat tinggi di kawasan yang sudah pun berlakunya kesesakan jalan raya, dan mereka juga tukar kawasan lapang menjadi untuk membina kondo. Di kawasan saya macam Sri Petaling, petrol station dibuat commercial unit, commercial bangunan komersial. Semua ini telah pun menyebabkan sekarang warga kota di Kuala Lumpur ini amat susah hati, dan mereka memang menunggu hari di mana menteri boleh letak jawatan ataupun Barisan Nasional ditumbangkan. Kita memang mempunyai cita-cita sama dengan pihak pemerintah untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai world class city. Kita adalah ahli parlimen dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita harapkan melihatkan Kuala Lumpur ini bangunan dengan tersusun, tapi malangnya kita tidak nampak keseriusan daripada pihak kementerian dan juga pihak kerajaan. Kita pernah dalam perbincangan menuntut supaya kerajaan jangan lagi jual tanah milik kerajaan di Kuala Lumpur. Titi Wangsa pun pernah sokong there should be a freeze, total freeze of land sales di Kuala Lumpur. Betul. Okey. Ya, Tuan Speaker. Sementara seperti mengatakan bahawa Kuala Lumpur is the most unplanned city, sedakah Batu bahawa Kuala Lumpur juga di antara bandar saya ingat yang tak terurus dari segi kebersihannya. Baru ni saya membawa 2 orang pelancong daripada sahabat saya daripada Korea. Mereka amat teruja dengan KLCC, tetapi bila masuk saja kampung baru, dia kata, is this a different state altogether? Saya kata, no, we are still in wilayah. Oh, dia kata antara 2 darjat yang luar biasa. Kemudian saya bawa dia ke kawasan Chowkit, dia kata, is this different state altogether? Maknanya kekotoran yang luar biasa, kedai-kedai tidak terurus, kaki lima yang bersepah dengan sampah. Jadi bagaimanakah Batu lihat ada peluang untuk
Kuala Lumpur ini menjadi di antara bandaraya yang tercantik di dunia? Terima kasih Tuan Speaker. Saya semasa kita membincangkan KL Structural Plan itu tujuan kita supaya kita susun semula kampung baru, kita susun semula perancangan bandar kita, dan susunan ini akan terancam bukan sahaja dengan kita batalkan KL Structural Plan 2020 ini, tapi juga dengan penjualan tanah yang tidak terkawal. Saya tidak tahu kenapa kerajaan tidak boleh simpankan fasiliti-fasiliti ini, dan tanah di Kuala Lumpur sudah tentu akan naik nilainya dalam masa yang akan datang. Kenapa tergesa-gesa nak jual? Sama ada menteri itu takut dia tak jadi menteri lagi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi bagi saya, kita ingin dapat persetujuan dari dua pihak kerajaan dan kita, supaya tanah ini dipelihara untuk kegunaan awam pada masa yang akan datang. Itulah sebab itu saya juga agak terkejut bila November lalu saya terbaca dalam surat khabar bahawa YTL Land and Development Berhad propose to acquire remaining 30% of equity interest of Sentul Raya Sdn Bhd dengan daripada KTMB. Dengan latar belakang, Sentul Raya adalah merupakan tanah yang telah dibagi kepada agensi yang korporat yang telah dibagi untuk membangunkan semua tanah-tanah KTM di Sentul dan di Kuala Lumpur. Dan KTMB sebagai bagi pihak GLC kerajaan pegang 30%. Dan tetapi YTL telah propose untuk beli yang remaining 30% ini, sehingga YTL akan monopoli secara penuhnya semua tanah yang akan dibangunkan yang dulu dimiliki oleh KTMB. Jadi saya agak khawatir, dan saya juga nampaknya hasil yang kita jual ialah hanya secara cash 190 juta dengan payment in kind 62 juta. Saya ingin tahu kerajaan buat penelitian tak nilai-nilai tanah yang dimiliki oleh Sentul Raya ini, sama ada ini adalah satu pembayaran yang undervalue. Tapi saya lebih prihatin adalah pemilikan public interest dalam sebuah syarikat yang mempunyai pengaruh besar dalam pembangunan hartanah di Kuala Lumpur. Saya desak supaya kerajaan tidak melepaskannya, dan kerana selain daripada keuntungan dan dollar and cent, dia juga melibatkan social responsibility, tanggungjawab sosial, di mana Sentul Raya telah janji untuk memberi rumah-rumah kepada setinggan-setinggan dan juga rumah-rumah kepada kaki tangan kerajaan, di samping membangunkan kedai-kedai dan lot-lot yang mewah. Jadi saya sekali lagi desak supaya kita teliti semula perkara-perkara ini. Saya hanya sedikit saja saya nak bawa sebelum saya akhiri, ialah saya memuji kerajaan tegas dalam isu antarabangsa mempertahankan kedaulatan dan maruah negara terhadap Korea Utara yang cuba berkeras dengan kita. Tapi saya juga harap kerajaan extend kepada semua perkara, termasuk kita telah juga menghadapi satu kes penembakan MH370. Dikatakan kononnya pihak Rusia telah menyokong askar-askar pemberontak di Ukraine telah melakukan jenayah ini. MH17 dengan izin saya correction, saya harus sehingga sekarang kita tidak nampak kerajaan mengambil satu sikap yang lebih tegas dan lebih agresif terhadap pelaku jenayah ini. Dalam keadaan ini juga kita ingatkan kebijaksanaan pemimpin dulu yang mengekalkan neutraliti negara kita, yang mengelakkan kita terlibat dalam perbelahan dalam kuasa-kuasa besar, adalah sangat penting. Dan saya sekali lagi ingatkan kerajaan bahawa askar kita, tentera kita masih berada di Yaman, dan kita ingin tahu anak-anak muda kita yang berkorban
untuk kedaulatan negara bila boleh dibawa pulang, dan kehadiran kita boleh memberi satu gambaran seolah-olah pada satu pihak. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan mohon menyokong.